Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 6 Oktober bersama saya Nur Ayuni Johari. Berita utama. Yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Ya'atuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat ke sesi sembah taklimat persiapan menghadapi bencana banjir di Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara PRABN Jabatan Pengairan dan Saliran JPS di Ampang pagi tadi. Sembah taklimat secara tertutup atas titah Seri Paduka adalah bagi mengetahui kesiapsiagaan agensi terlibat untuk menghadapi monsun Timur Laut 2022-2023 yang dijangka bermula pertengahan November depan dan berakhir pada Mac 2023. Keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda pada 10.25 pagi tadi disambut Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Dr. Zaini Ujang, Ketua Pengarah JPS Datuk Dr. Muhammad Nasir Muhammad Noh dan Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia Muhammad Helmi Abdullah. Sembah taklimat bermula dengan keadaan cuaca dan persiapan banjir daripada JPS serta Malaysia seterusnya berhubung situasi terkini COVID-19 dan kesediaan Kementerian Kesihatan menghadapi banjir. 12 anggota Kabinet daripada Bersatu dan PAS mempersembah surat kepada Yang di-Pertuan Agong bagi menyatakan pendirian mereka kerana tidak bersetuju dengan Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 diadakan tahun ini kerana bimbang risiko banjir. Difahamkan surat itu ditandatangani oleh semua Menteri Perikatan Nasional PN kerana tidak mahu PRU15 diadakan tahun ini. Bernama melaporkan surat bertarikh 3 Oktober lalu sudah pun diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong semalam. Selain alasan banjir, faktor ekonomi turut dijadikan asbab supaya pilihan raya dibuat pada tahun hadapan. Atas faktor itu, ia menyatakan pendirian bahawa Kabinet tidak sependapat mengenai keputusan pembubaran Parlimen. Sementara itu, di Parlimen, Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yakin bahawa Perikatan Nasional PN akan membentuk kerajaan dan kembali menguasai Putrajaya pada Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 tidak lama lagi. Ia sekaligus dapat meneruskan agenda perjanjian komprehensif dan progresif untuk perkongsian Trans-Pasifik CPTPP. Beliau concern, prihatin apakah perjanjian ini dapat dilaksanakan oleh kerajaan yang akan dibentuk selepas pilihan raya umum yang akan datang. Saya yakin kerajaan yang akan dibentuk selepas PRU yang ke-15 ini adalah kerajaan Perikatan Nasional. Jadi kita akan teruskan usaha-usaha ini, ya. Sebab itu, saya minta supaya usaha untuk membubarkan Parlimen ini tidak dijalankan sekarang. Kita masih steady anak jantan. Kita biarlah saya jawab dulu, okey? Sebab oleh kerana kita lihat walaupun indikator ekonomi semakin baik, Tan Sri Speaker, tapi kita perlukan sedikit masa lagi supaya proses pemulihan ekonomi ini dapat benar-benar memberikan kesan yang positif kepada rakyat. Namun sekiranya pilihan raya diadakan dan Parlimen dibubarkan, saya percaya ini adalah perjanjian yang memberi manfaat kepada negara dan rakyat. Mana juga kerajaan yang dibentuk selepas ini, saya yakin kerajaan itu akan bertanggungjawab kepada rakyat dan negara. Dan inilah yang kita tegaskan bahawa perjanjian ini untuk satu tempoh yang panjang dapat menghadapi cabaran-cabaran ekonomi semasa. Dan saya harap Yang Berhormat Bagan dapat bersama-sama dengan kami untuk memastikan agenda ekonomi negara ini dapat diteruskan demi negara.
Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Bagan Ling Guang En di Dewan Rakyat mengenai sejauh mana perjanjian CPTPP yang diratifikasikan Malaysia pada 30 September lalu akan dilaksanakan. Ini kerana ia akan memerlukan mandat daripada kerajaan baru selepas PRU15 yang semakin hampir. Datuk Seri Azmi menzahirkan kata-kata itu sehari selepas parti komponennya iaitu PAS akan memutuskan sama ada kekal bersama Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dalam PN atau kembali kepada UMNO untuk mengukuhkan muafakat nasional MN. Tindakan beberapa ahli politik Filipina memainkan isu tuntutan ke atas Sabah disifatkan sebagai cubaan menangguk di air keruh. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, Wisma Putra mengambil maklum perkara yang dibangkitkan. Tuntutan ini tidak ada kena-mengena dengan soalan kedaulatan negara. Tuntutan daripada waris Sultan Sulu ini adalah tuntutan peribadi kepada negara Malaysia sebagai menuntut daripada apa yang dikatakan sewaan jajahan Sabah itu dahulu. Bukan tuntutan untuk kena-mengena dengan sovereignty Sabah itu sendiri. Walaupun kita mengetahui dan kita pantau apa yang berlaku di sana, reaksi daripada pihak-pihak politik yang menangguk di air keruh di Filipina sekarang ini. Kerana tuntutan ini memang tak pernah digugurkan oleh pihak Filipina sebenarnya. Ada pada satu ketika dahulu di zaman Ramos hendak digugurkan pun tidak menjadi digugurkan. Dikekalkan di situ sebagai isu politik mereka. Kalau tak ada isu politik lain, isu inilah akan dibangkit. Tetapi setakat ini, Wisma Putra sudah mendapat maklum bahawa ada perkara-perkara yang dibangkit oleh senator-senator dan ahli-ahli politik di Filipina di sana. Dan ketika itu nanti apabila kerajaan Filipina react kepada kehendak politician ini, barulah Wisma Putra mengambil tindakan. Datuk Seri Wan Junaidi berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Kota Kinabalu Chan Foon Hin di Dewan Rakyat. Beliau membangkitkan pertanyaan sama ada kerajaan akan memanggil Duta Filipina berhubung isu dua senator negara itu yang mahu Manila memperbarui tuntutan ke atas Sabah. Sementara itu, menjawab soalan asal Ahli Parlimen Beaufort Datuk Seri Azizah Muhammad Dun mengenai status tindakan diambil oleh kerajaan berhubung isu tuntutan pihak yang mendakwa waris Kesultanan Sulu, Datuk Seri Wan Junaidi berkata kerajaan giat melaksanakan tindakan komprehensif dalam menghadapi semua tindakan perundangan di Sepanyol, Perancis, Luxembourg dan Belanda. Sehingga kini pihak penuntut yang mendakwa waris kepada Kesultanan Sulu yang diwakili oleh sekumpulan peguam diketuai oleh Paul Cohen telah membawa proses arbitrasi ke beberapa buah negara itu bermula di Sepanyol dan pada 29 Jun 2021 Mahkamah Madrid telah memutuskan bahawa pelantikan penimbang tara Dr. Gonzalo Stampa pada 25 Mei 2021 telah pun terbatal dan tidak sah. Namun beliau bersama pihak penuntut bertindak tanpa pedulikan keputusan pembatalan tersebut dan sebagainya telah memindahkan proses timbang tara di Sepanyol dan di Perancis. Rentakan itu, timbang tara seterusnya dibawa ke Perancis di mana Dr. Gonzalo Stampa telah mengeluarkan the final award pada 28 Februari 2021 yang memutuskan supaya kerajaan Malaysia membayar kepada penuntut sejumlah USD 14.92 bilion ringgit USD. Kerajaan telah mendapat perintah penangguhan pelaksanaan stay of execution pada 12 Julai 2022 bagi mencabar the final award tersebut. Walau bagaimanapun, sekali lagi, pasukan peguam penuntut terlebih dahulu memintas keputusan tersebut dan pada 11 Julai 2022 dengan notis sitaan bagi dua aset Petronas di Luxembourg yang dikemukakan melalui bailiff di Luxembourg. Terkini, pasukan peguam penuntut dalam proses untuk menguatkuasakan final award oleh Dr. Gonzalo Stampa di Belanda
bagi menuntut melalui proses sitaan aset syarikat-syarikat dari Malaysia di sana. Kerajaan melalui Jabatan Peguam Negara sentiasa komited dan akan mencabar segala proses perundangan yang perlu dihadapi. Berita seterusnya. Mayat lelaki warga Mas ditemukan terapung di sungai di kampung air panas di Great Perak. Penemuan itu merungkai misteri kehilangannya sejak beberapa hari lalu. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak berkata mangsa lelaki berusia 60-an itu dipercayai lemas. Beliau berkata pihaknya menerima panggilan daripada polis pada jam 9.38 pagi tadi. Anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP gerik digerakkan ke lokasi. Katanya mayat dijumpai kira-kira 5 meter dari kawasan tebing sungai dan kemudian diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Beralih ke perkembangan luar negara. Pintu terkunci tangga ke laluan keluar yang curam dan penonton yang panik antara punca yang dikenal pasti dalam tragedi 1 Oktober di Stadium Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Kenyataan itu dibuat Presiden Indonesia Joko Widodo selepas mengadakan lawatan ke kawasan berkenaan. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan, beliau memberitahu kementerian berkenaan diarah mengaudit dan memperbaiki semua stadium yang menjadi venue perlawanan dalam Liga Bola Sepak sesuai dengan standard yang ditetapkan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Bagi tujuan itu, Persatuan Bola Sepak Antarabangsa itu menyatakan persediaan untuk membantu menambah baik pengurusan stadium. Perkara berkenaan disampaikan Presiden FIFA Gianni Infantino bersama beliau. Menurutnya, pentadbir pengurus stadium, penonton dan keselamatan memerlukan penilaian menyeluruh agar kejadian selepas perlawanan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya tidak berulang. Sebelum ini, Presiden Jokowi dan isteri Iriani mengunjungi hospital di Malang untuk melawat mangsa dan memberikan pampasan kepada keluarga mangsa yang terkorban. Tragedi itu berlaku selepas pasukan Arema FC tewas mencetuskan kemarahan penyokongnya yang memasuki padang untuk bersemuka dengan pemain dan pegawai pasukan itu selepas perlawanan tamat. Keadaan tegang memaksa pasukan keselamatan melepaskan gas pemedih mata yang menyebabkan ribuan penyokong berasa-asa untuk keluar stadium melalui beberapa pintu sehingga berlaku rempuhan. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari semasa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.